Baik, ni kisah yang disebutlah. Sebelah ni kan tengok Free Bible ni, tengok ni dah tengok kapiak ni. Tengok ni. Kisah seorang lelaki yang mendukung mak dia di atas belakang dia. Dan dia buat mak dia pergi haji. Kan? Kisah tadi ini lah ni. Sebab dia jumpa Abdullah bin Umar. Kan? Dia 9 kali haji dia bawa mak dia dukung di belakang dia. Kan? Apa nama ketika sampai yang ke-9 tu umur dia 30 tahun. Haji yang ke-9 tu umur dia 30 tahun. Dia dukung mak dia setiap tahun buat haji. Dia tanya, dia jumpa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar tanya dia, "Man hadhihi al-mar'ah ya Abdullah?" Siapa perempuan ni, hai Abdullah? Fajabahu, dia kata, wa qala lahu innaha ummi. Dia kata mak saya. Wa innaha al-hajjatu at-tasi'atu. Sesungguhnya ini adalah haji yang ke-9. Innaha al-hajjatu at-tasi'ah allati yatufu biwalidatihi wa hiya 'ala dhahri. 9 kali lah dia berhaji bawa mak dia atas belakang dah. Atas belakang. Ketika itu lelaki itu bertanya Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, atarani wafaituha haqqaha?" Adakah saya telah membalas jasanya? Adakah saya telah membalas jasanya? Tanya. Kata Ibnu Umar, jasa dia apa? Jasa dia maknanya dia melahirkan dia, bagi makan, bela dia kecil sampai dia dewasa. Balaslah jasa. Umar kata, Abdullah bin Umar kata, radhiyallahu anhu, "Walladhi ba'atha Muhammadan bil haqqi nabiyyan wa rasula." Demi Tuhan yang telah mengutuskan dengan kebenaran Nabi Muhammad tu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Innaka ma kunta bi syai'in, kau tak buat apa-apa. Apa pun kau tak buat, kata Allah. Innaka ma kunta bi syai'in min haqqiha, daripada hak dia, hak ibu kamu. Walau bi talqatin talaqatha, ya, walaupun dengan sekali tekan. Mak kita nerang kan, orang nerang kan dalam lahir kita. Sekali tekan tu pun kau tak boleh nak galah dia. Tak tahu apa kali tekan dia nak anak kita ni, mak kita ni. Sekali tekan pun kau tak boleh nak galah. 9 kali haji dukung mak dia dalam belakang lagi. Dia apa? Sumpah. Normal itu sumpah kan? Demi Tuhan yang memutuskan Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Ya kan? Dia dukung dari mana? Kat Yaman? Kita beritahu dari mana-mana sendiri. Yang Uwais Al-Qarni ya? Bukan Uwais kan? Bukan Uwais ni. Bukan Uwais Al-Qarni, itu orang lain. Itu Uwais Umar itu. Uwais ni namanya Uwais dia mari mak dia meninggal, baru dia tinggal. Kan zaman Nabi Sallallahu ni Uwais Al-Qarni dia masih ada lagi. Dia dah ada, tapi dia tak boleh nak main jumpa Nabi pasal mak dia, jaga mak dia. Bila mak dia dah wafat, baru dia keluar tinggal Yaman, pergi cari sampai zaman Umar kan. Tapi ini dah tak sempat jumpa Rasul. Tapi Rasulullah dah cerita pasal dia. Apa jumpa dia, apa suruh dia doa kepada Allah. Umar hari syurga tu jumpa dia. Tunggu. Setiap kali ada orang pada Yaman tanya. Setiap kali ada orang pada Yaman tanya. Ada lah apa kalau nampak ada voice. Tak ada sampai itu masa. Baru dia jumpa. Peluk dia. Tunggu. Dia lari. Bila orang tahu kata dia ni, dia lari. Oh, dia tak mau. Umar jumpa dengan mak dia jumpa. Voice Nabi kata semua habis dia kan. Kena voice Al-Qarni ya. Akhirnya dia lari. Dia tak mau jumpa lah. Dia macam tu. Kita ada doa dia. Emas 1 karung. 1 karung emas. Kan? Macam kita lah.
orang hantar kita berubat kan, tolong nak berubat kan. Pribadi ya. Model baru. Kan, satu kita kata sekali jampi, kurang 300 setengah. Itu dia. Baik, habis lah. Itu kita tengok pula hadis yang pertama dalam bab ni lah. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود أنا أبو عبد الرحمن dia kata سألت النبي صلى الله عليه وسلم aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala, mana dia amalan yang Allah taala paling cinta, mana dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dengan salat dua waktu kan, maksudnya salat dalam waktu. Qultu thumma ayyu, saya kata kemudian apa dia? Qala birrul walidain, kata Rasulullah kata berbuat baik kepada ibu bapa. Qultu thumma ayyu, aku kata kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, Nabi kata jihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaihi, sepakat Bukhari Muslim. Jadi pelajaran hadis maknanya hak hak Allah Ta'ala yang paling wajib kita tunai selepas tauhid, selepas kita mengisahkan dia adalah solat. Itu maknanya rukun Islam yang pertama selepas mengucap dua kalimah syahadah. Sebab tu orang tinggal sembahyang dengan belajar ni jadi kafir. Ya, kafir keluar pada Islam tu. Kalau dia tinggal sembahyang, kalau dia tak sembahyang dia mati. Maka jahanam kekal abadi. Walaupun dia sembahyang sepanjang hidup dia. Hari itu dia tak apa sembahyang dia. Ya, malah nak sembahyang ni. Mati tak solat. Mati kafir. Kekal abadi dalam jahanam. Ada pendapat yang paling banyak ulama berpegang padanya lah. Ada sebagian ulama juga berpendapat bahawa jadi tak keluar dari Islam lah, tapi ulama yang neraka lah. Sebagian ulama berkata macam tu. Baik, yang keduanya kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita apabila kita mengabaikan perbuatan berbuat baik kepada bapa ni dengan perkataan ataupun perbuatan, maka ia adalah satu daripada apa ciri-ciri kedurhakaan lah, termasuk di kalangan anak yang terhaka kepada ibu bapa. Hadis menjelaskan tentang sahabat radhiyallahu anhu, mereka berlumba-lumba untuk mencari, belajar kebaikan dan mengamalkannya. Dan mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sebab tu dia bertanya Nabi SAW tentang perkara-perkara yang hebat-hebat ya. Apa dia amalan yang paling hebat? Apa dia amalan yang paling hebat kan? Kalau dia nak buat, dia bertanya dulu. Amalan yang paling afdal apa dia? Sebab dia nak buat. Amalan sedikit, pahala banyak. Kemudian juga tentang ketika perlukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Menjaga negara umat Islam. Begitu juga untuk menzahirkan Islam di muka bumi ini. Pahala jihad sangat besar. Boleh hadis yang seterusnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah, seseorang anak tidak akan dapat membalas bapaknya kecuali dia dapati bapaknya sebagai seorang hamba, lalu dia beli bapak dia dan dia merdekakan bapak dia. Hadis riwayat Muslim. Benda ini mustahil lah. Mustahil. Dia merdeka, bapak dia hamba. Macam mana? Dia cari-cari bapak dia, dia bapak dia sebagai seorang hamba. Maka dia beli bapak dia, dia merdekakan bapak dia. Baru dia boleh balas di bapak dia. Perintah dia macam mana? Bapak hamba, anak merdeka. Dia kalau bapak hamba,
Anak buah apa? Kecuali anak ni mereka oleh tuan dia, tapi tak laku lah ni. Tak berlaku. Kalau tuan dia mereka apa dengan anak sendiri. Sebab mereka anak apa tak mereka. Kan? Macam tu. Malah memang tak boleh lah. Kalau hanya sahabat ni lah. Apa yang kita boleh buat? Kita berbuat baik bila lepas semasa mereka masih hidup ataupun selepas mereka meninggal dunia. Kan, kita doakan kebaikan mereka masa lepas hidup pun kita doakan, masa lepas dah mati pun kita doakan. Selagi mana kita ni masih hidup, berbakti kepada mereka semasa hidup dan selepas mereka meninggal dunia. Itulah dia. Baik. Jadi pengajaran ini sama dia tak lah. Besar hak ibu bapa kita dalam Islam. Hingga selepas kita berhampa kerja kepada Allah, maka kita berbuat baik kepada bapa kita. Jadi cerita neraka ni di antara apa nama tanda-tanda kiamat lah. Tanda-tanda kiamat ni banyak anak-anak neraka. Sebab hadis yang disebut kan, apa nama, antalidal abatu rabbataha, bahawa hamba-hamba itu dia melahirkan tuannya. Kan? Dia hadis tu bukan bermaksud pada itu saja, bukan bermaksud pasal mak ni hamba, kemudian mak ni disetujui oleh tuan dia, maka mak ni melahirkan anak tuan dia. Bukan tegak tu saja makna dia. Makna dia luas. Kan? Ibu yang melahirkan anak kemudian jadi hamba anak dia, apa tu? Kan? Jadi hamba anak dia. Maksud tanda-tanda kiamat tu anak-anak dia neraka. Kan? Bila mak kau dah tua tak mau jaga. Pas sana pas sini, pas sana pas sini. Lah kali. Kenapa? Tu giliran masing-masing. Ya, selesai. Ada seterusnya. وعنه daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, adalah dia muliakan tetamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah hubungkan silaturahim dia, keluarga apa? Hubungan kekeluargaan dia ataupun hubungan persaudaraannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bercakap yang baik atau diam. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini cerita dia punya syahid di sini ni. Kan kita apa? Nak menghubungkan hadis dengan silaturahim, bukan silaturahim. Kemudian hadis seterusnya, wa anhu daripada Abu Hurairah juga katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah telah mencipta makhluk, hatta idza faragha minhum, sehingga bila Allah selesai cipta makhluk dia, qamatir rahim, maka bangunlah sifat ar-rahim itu, dia bangun. Faqalat, maka kata ar-rahim, hadza muqamul a'id bika min al-qati'ah, ini tempat orang yang berlindung dengan engkau daripada dia diputuskan. Ar-rahim tadi, ar-rahim dia bangun, dia cakap rahim ni kan, maknanya rahmah, sifat rahmah tu dia bangun, dia cakap ni orang yang minta berlindung kepada kau, ni yang minta berlindung kepada kau daripada dia itu diputuskan. Qala na'am, Allah kata ya. Ama tardina, tidakkah kamu rela wahai rahim, an asila man wasalaki, bahawa aku nak hubungkan orang yang menghubungkan kau, kamu suka tak? Wa aqta'a man qata'aki, dan aku putuskan orang yang memutuskan kau. Qalat bala,
Kata Ar-Rahim itu, ya hai Tuhan. Qala fadzalika laki. Allah Ta'ala kata, itu untuk kau. Siapa yang menghubungkan kau, aku akan hubungkan dia. Siapa yang putuskan kau, aku akan putuskan dia. Tak ada Allah terkait khawatir Allah Ta'ala tahu tentang dia. Sebab itulah hadis yang lain, apabila dibentangkan as-sirat di atas neraka Jahannam, maka Ar-Rahim dan Amanah akan tunggu atas itu. Siapa yang memutuskan silaturahim kena sekat. Siapa yang tak amanah kena sekat. Tapi ke mana? Mana dah jalan dia? Jadi bila kena sekat, kau mana ni? Bawah aja banyak. Ya. Jadi maknanya Ar-Rahim wal Amanah, dua benda ni dia jadi apa? Immigration apa benda? Menjaga. Jadi kita nak pergi Thailand depan, dia jaga apa? Immigration. Tak ada pasport lepas. AC tak ada, pasport tak ada apa-apa, tak ada surat apa, dia boleh lepas. Tak lepas, tu tak apa lah, dunia tak apa lah, boleh patah balik. Di akhirat patah balik, tak apa. Masyar masa tu lah. Lepas tu tak ada lah. Syurga neraka lah. Neraka bawah, syurga sana. Tak amanah dengan tak menghubungkan silaturahim. Bahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu nak. Kan? Surah Muhammad ayat 22, 23 tadi. Surah Muhammad ayat 22, 23. Muhammad Dukhal dan Sirah Khalid. Surah Muhammad ayat 22. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa lalu kamu akan berbuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah dan dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Itu tahu yang memutuskan suatu rahim. Bahaya. Kan? Dalam riwayat Al-Bukhari, Allah Ta'ala kata, Man wasalaki wasaltuhu. Barang siapa yang menghubungkan engkau, aku akan hubungkan dia. Orang qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang putuskan engkau, aku akan putuskan dia. Ya? Jadi hadisnya pada pengajarannya, maksudnya galakkan dan perintah lah untuk menghubungkan silaturahim. Dan cerita beratnya pengharaman memutuskan hubungan silaturahim tadi. Wah, dosa. Yang pertama. Yang kedua, nak cerita permohonan perlindungan itu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Tidak boleh mohon perlindungan dengan makhluk. Ya? Walaupun makhluk itu dia ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, contohnya Jibril. Kita berminta, hai Jibril, tolonglah kami, minta Allah Tuhan turunkan hujan. Tuhan tak dengar apa? Disuruh Jibril minta Tuhan. Mana boleh? Minta Allah Ta'ala tu, ya Allah turunkan hujan. Tu siapa nak kena perantara Jibril, Allah, malaikat ni? Kan? Minta ke malaikat. Lepas tu pula ada yang jahil je kan. Ya Rasulullah, tengoklah umat kau sekarang ni macam-macam lah mereka ni sekarang. Ya Rasulullah, tengoklah umat kau. Mana Allah Ta'ala? Astagfirullahaladzim. Kesyirikan.
Menyebutkan Allah dengan Rasulullah. Lepas tu pula ada nasyid dengar. Sedap saja tu. Ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Nasyid tu kan? Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ini kesyirikan. Kan? Rasulullah dah wafat. Kalau Rasulullah hidup pun minta tolong Rasulullah, pada benda yang Rasulullah boleh tolong kan? Rasulullah di rumah tak ada beras, tak ada makanan. Rasulullah kan dia dalam rumah dia ada kadang-kadang tu bicara rumah sahabat-sahabat lain. Ya. Tapi kalau nak bagi selamatkan nyawa orang, selamatkan dunia, Rasulullah pun tak ada orang. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kata kesyirikan yang berluasa di kalangan umat ni kan, dahsyat. Dahsyat. Kenapa punca dia tidak hilang? Tak apa pula dengan penceramah yang kita katakan menghantar saja ni kan, merosakkan umat. Menakutkan Ustaz. Sampai Allah tara mana? Oh, sampai ada penceramah kata dia nak tunjuk kata Nabi SAW tu mulia dan agung. Kan, dia kata macam ni, dia pegang betul ayat. Saya boleh buka YouTube sekarang juga, saya tak mahu dengan tidak. Kan? Mati lah. Dia kata apa? Allah macam ni. Ada di YouTube. Rasulullah ni laut, macam laut. Allah macam ni. Ini cakap kufur. Kufur. Malaysia. Tapi orang tu Madinah aku dia tobat Allahu a'lam. Allah tak tahu mana mereka. Masya-Allah. Yang besarnya yang agungnya Rasulullah SAW. Syirik dia pada macam tu. Terlalu mengagungkan Nabi sampai tahap meletakkan Nabi itu tinggi derajat Allah Ta'ala. Sama membuat Kristian lah. Kan? Yang mengatakan yang akan menyelamatkan manusia dia bermata apa nama Jesus lah. Kan? Dia mati kerana untuk menebus dosa manusia, menebus dosa dan kejahatan. Habis itu sekali dengan dosa Iblis lah. Sebab Iblis bapak kejahatan. Maknanya kalau dia kata gitu, kita kata boleh kata habis itu sekali dengan Iblis lah. Sebab Iblis bapak kejahatan. Sebab dia mati untuk menebus dosa. Jadi yang hak mula-mula buat dosa ni Iblis. Sekali dengan dosa Iblis ke? Bengong lah dia buat. Tak ada jawab. Memang tak ada jawapan. Agama mereka ni tak ada jawapan. Kan? Itu saudara. Kita dapat kata kami suci, kami tak ada anak, kami tak kahwin. Habis itu hampa suci, Tuhan hampa tak suci ya? Tuhan hampa ada anak, Tuhan hampa ada bini. Tuhan hampa tak suci, hampa suci. Ini cakap agama mereka sendiri tu. Nah, al-dhalin, ya, mereka yang sesat. Itu dia. Baik. Kemudian tak boleh minta isti'azah, perlindungan daripada makhluk yang makhluk tak boleh nak tolong. Hak makhluk boleh tolong tak apa lah kan. Cupang saya minta cupang bau telur ni boleh lah. Kan? Sila kan? Itu dia boleh. Tapi nak minta cupang jauh dia daripada apa nama musibah, banjir besar dan sebagainya. Dia pun lari dengan banjir juga. Macam dia selamatkan kita. Macam. Baik. Jadi menghubungkan silaturahim adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan zahirnya kebaikan di antara manusia. Memutuskan silaturahim adalah sebab perpecahan, kerosakan dan kebinasaan dan muka bumi. Baik. Ada yang seterusnya. Sebenarnya dalam Quran juga Allah Ta'ala qala ja'a rajulun
Datang seorang laki-laki ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu, faqala, maka laki-laki itu kata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berkawan baik dengan dia? Qala ummuka, dia kata ibu kau. Qala thumma man, dia kata lepas tu siapa? Qala ummuka, Nabi kata mak kau. Qala thumma man, dia kata siapa lagi lepas tu? Qala ummuka, Nabi kata mak kau. Berapa kali? Kali, dua kali dan tiga kali mak. Qala thumma man, dia kemudian lagi. Qala abuka, Nabi kata bapa engkau, muttafaqun alaihi. Hadis makan Bukhari dan Muslim. Satu riwayat dari Rasulullah, man haqqu bi husni suhbah, siapa yang paling berhak untuk aku untuk berkawan baik dengan dia? Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma annaka. Nabi kata ibu kau, kau ni kau lah, kau ni bahasa Arab kamu. Dia buat kau kan, kamu. Ibu kamu, kemudian bapak kamu, kemudian adalah kan yang apa, bapak dia pasal belah ayah, pasal belah mak, abang, adik, sudah. Gitu. Yang paling dekat lah kita, waris yang terdekat. Yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Kemudian wa'anhu, dari juga Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sabda, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Maksud Nabi kata tersembablah wajah ke tanah, tersembablah, kemudian tersembablah, kemudian tersembablah wajah ke tanah. Maksudnya hina sangatlah, teruk sangatlah, uri sangatlah, amat uri sangat ni. Man adraka abawaihi 'inda al-kibari, orang yang dia ni sempat bersama dengan mak ayah dia, dua tua mak ayah dia tadi. Ada kita tak pernah lahir, tak nak tengok pak, tak nak tengok mak. Ada kan? Dia lahir tak tahu pak dia, sebab pak dia mati. Dalam perut mak dia 3 bulan pak dia mati. Lahir-lahir mak dia mati pula. Ada orang macam tu. Jadi hak Nabi kata orang hak mak bapak dia ni, dia dewasa, mak bapak dia pun dah tua. Nabi kata okey orang yang macam ni, ya, mak bapak dia masih hidup, yang lepas tu dah tua, ataupun salah seorang daripada mereka berdua masih hidup, falam yadkhulul jannah, sedangkan dia tak boleh masuk syurga. Dia tak boleh masuk syurga padahal mak bapak dia masih hidup. Faham? Maksudnya satu, dia panggil apa? Satu cara yang kita panggil yang mudah untuk masuk syurga lah, melalui mak bapak kita. Mak bapak kita boleh jadi penyebab mudah kita masuk syurga. Sebab tu Nabi kata ruginya. Rahimah anfu ni maksud rahimah anfu ni hidung kita ni tersebab atas selut ni tanah lumpur lah. Mana rugi sangat lah, teruk sangat lah orang yang mak bapak dia masih hidup, dia tak dia masuk syurga dengan sebab mak bapak dia. Itu maksudnya. Jadi kita boleh pergunakan mak bapak kita untuk kita masuk syurga. Itu maksudnya. Jadi rugi orang yang tak pergunakan mak bapak dia untuk masuk syurga. Apa rugi? Maknanya kita kena berbakti kepada dia. Berbakti sungguh-sungguh kepada dia daripada luar ni. Ataupun salah seorang daripada luar tadi. Betul tak? Semasa mereka hidup. Semasa mereka hidup. Ya, semasa mereka masih hidup. Ada kita masih hidup, kita buat baik dia kan. Dan dia masa lepas dia mati pun kita buat baik dia dengan doa kan, berwakaf untuk mereka buat penuyar.
Dia pun orang makan, mewah. Kan kita punya kawan-kawan tu buat arwah sikit, mana? Mama. Dan dia test Iwan. Tak apa, aku buat murid tu mau. Belajar kau boleh makan. Betul-betul. Mana tu buat kutia goreng, laksa goreng, tahu lah saya kena lah. Lupa niat kat mak bola dia. Lupa niat pun sampai pahala kan. Sebab kita ni wujudnya kita usaha dia. Usaha dia. Kalau kita niat lagi baik. Boleh pahala semua mak ayah kita tadi. Kerana sebab perbuatan baik kita. Kita semayang. Boleh pahala kita, boleh pahala tak dapat, tak kurang pahala kita. Ya. Kita puasa. Syarat dia orang beriman lah. Ya. Bayang, puasa, zakat, haji, apa benda kebaikan. Kita duduk belajar mengaji ni kan. Mak ayah kita seronok, dia pun seronok. Mereka ni kan ada hadis sebut. Darjat mereka duduk naik. Mereka duduk kan, mereka duduk naik. Dengan sebab doa anak semua. Mereka duduk naik darjat mereka. Telah angkat darjat mak ayah kita ni. Untung. Ya, ni aset kita ni, aset dia bah. Betapa untungnya mak ayah kita ni. Allah Ta'ala jadikan kita macam ni dengan doa dia pak. Dia pun berdoa lama, lepas tu dia mati baru kita jadi macam ni. Mereka tak ada tengok kita jadi macam ni kot, barangkali ya. Masa mereka duduk hidup mungkin kita ni gangster ke apa kan, mungkin lah kan. Bukan sama, kita tak sama. Bila mereka dah mati baru kita jadi orang masjid semua. Dia bukan tahu. Tapi mereka berdoa lama lah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله jadikan anak-anak dan yang salihin dan salihat. Nur hidayah. Tiba-tiba kita dah mati dah. Tahu depa jadi anak salihin dan salihat. Kita kata itu dia untuk. Sudah kita sekarang ni kita telah mendatangkan keuntungan untuk mak ayah kita. Mereka dah melabur. Kita jadi macam ni, itulah dia keuntungan mereka, pahala mereka. Untuk jalan. Kita boleh pahala, mereka boleh pahala. Kita boleh dosa, dosa dah sampai mereka. Dosa tanggung diri. Mak ayah tak kongsi dosa kita. Ada ustaz-ustaz macam kata anak buat ni mau apa, dia tahu besar tu, itu mampu. Ya, ada dengar. Ada ustaz yang ceramah kata anak ni kalau buat dosa mak sakit sana. Pandai dia nak ajak orang jadi baik, tapi dia penipu, bohong orang. Nah dia, ustaz apa dia tu? Tak betul lah. Anak buat pahala memang betul. Kalau mak dia beriman dia dapat pahala. Tapi kalau anak buat dosa, tanggung diri. Allah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala dia tak tanggung dosa orang lain. Mana ada mak ayah kita suruh kita bercuri? Tak ada. Jadi mana dosa tanggung sendiri, pahala kongsi. Itu dia kesimpulannya. Untunglah mereka insyaAllah. Jadi doa dan banyak untuk mak ayah kita kan. Sama mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Jadi hadis pengajaran dia apa dia? Berbuat baik kepada ibu bapa ataupun salah seorang kepada mereka berdua yang masih hidup menjadi sebab yang besar. Penyebab besar, sababun azimun. Ni sababun azimun menjadi sebab penyebab yang terbesar untuk kita masuk ke syurga. Ya Allah, Alhamdulillah. Betul kan kalau mak ayah kita bantu kita. Ni kalau mereka duduk di London, kita duduk sini, macam mana nak pergi? Mereka duduk JB, kita duduk sini. Kita nak balik, kalau boleh kita balik duduk sini, kita
beliau. Begitu ada orang dia nampak saya baru nak lekat jadi manager sak ni. Tak apa meja rumah aku sak dah dia tak. Meja sak dah rumah aku. Kita kena balik ya. Tapi kalau pak kita ni tak apa lah, tak balik tak apa, jadi yang telefon sudah lah. Kalau hantar telefon tak apa. Duit semua dah. Akaun aku mau ada duit lah, sekali aku jodoh mau keluar. Kalau keluar disit saja tak jadi. Jodoh keluar disit. Kalau disit tapi apa keluar. Kan? Dia betul-betul bukan pada jodoh pun, dia semua cucu dia berjodoh. Apa dia nak tengok? Kan? Palu aku berapa ni? Palu umur 1000 dia buat palu umur 100 ya? Tengok. Saya. Ibu bapa boleh paksa lah anak, suruh anak kira Apa dia? boleh tak seorang anak kira macam memaksa anak dia, tiap bulan memberi aku 1000. Boleh lah. Boleh. Tapi kita tak buat macam tu, tak ada apa buat macam tu. Cikgu kan? Tak ada apa buat macam tu. Anak buat macam tu lah. Kan? Saya kerja tu lagi, baru habis master PhD ni. Kerja tu lagi, boleh lah masuk 17,000. Pada tahun apa aku ikat. Kat kamera ni. Kat kredit ke bawah. Macam tu. Anak ni tu lain. Anak ni dia kata kalau aku tak balas apa pun, dia balas dia, aku balas terus balas. Dia balik ramai. Ada apa yang ada juga lah. Masya Allah. Ya. Tapi tak ada nampak lah pasal anak dia macam tu kan. Kalau anak dia tak boleh balik pun, dia tak kisah pun, dia telefon dengan sorok lah. Untuk hari kalau dia syok, kita balik. Banyak. Tapi kalau tak boleh dengan sorok, kita buat lah. Itulah kita ni kalau boleh tu sama apa kita apa boleh lah. Tapi kalau dia buat orang kan. Itu dia. Jadi perbuatan baik itu dengan perkataan atau perbuatan. Sebenarnya. Kemudian neraka boleh bawa ni sempat masuk neraka. Sempat masuk neraka. Maka kena jagalah seorang hamba tadi daripada terkuncinya pintu syurga tadi. Kan? Jadi maknanya bila pintu syurga terkunci untuk dia, yang terbuka hanya apa? Itu neraka. Itu kan. Dia tak kunci dua-dua. Kan? Satu lah. Kena wa'anhu dan teringat lagi. Panjang-panjang riwayat dari Allah wa'anhu. Seorang laki-laki dia telah berkata, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum yaqta'uni." Ya Rasulullah, saya ada adik-beradik. Saya tu hubung silaturahim dengan mereka, tapi mereka duk putih dengan saya. Saya duk pergi pelawat mereka, dia buat telayan. Buat muka basah. Kan? Tengok tak tengok kan? Wa yusiru ilaihim, saya buat baik kat mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka buat tak baik kat saya. Saya tapi siapa mereka halau saya beli. Wa ahlumu anhum, saya ni bersifat berpenyantun lah. Penyantun dengan mereka. Wa yajhaluna alayya, mereka ni mana buat sakit hati saya. Dia jangan jahil lah. Saya buat sesuatu benda yang saya tak suka. Kan? Faqala, Nabi kata SAW, "La'in kunta kama qulta." Nabi kata kalau betul lah apa yang kamu kata ni, faka'annama tusifuhumul mal, maka seolah-olahnya engkau dibagi makan abu panas kepada mereka. Apa maksudnya? Kita bagi makan orang, kita dapat pahala. Kan? Kita bagi makan orang, kita dapat pahala. Tapi apa hal dia makan? Makan tak boleh makan. Abu panas makan apa? Pasir panas, mana boleh makan?
Tapi kita bagi makan dapat pahala. Tiba-tiba makan depan jadi abu panas. Jadi kita boleh pahala. Tapi susah lah kalau macam tadi. Kita nak buat baik orang tak sayang kita. Dia bukan macam senang lagi. Apa semua orang tak apa. Delay tu boleh buat. Baik. Okay. Ada apa yang buat? Nak telefon tak boleh. Ada di situ. Bila pada marah kita datang. Assalamualaikum. Kan? Beri salam. Lepas tak jawab pun salam. Tak apalah, bagilah salam. Kalau tak jawab sudah. Kita pun berbuka sesuatu mahir. Dia Nabi kata, وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ. Sentiasalah bersama engkau ni daripada Allah Ta'ala pertolongan ke atas mereka. Madu ta'ala zaka, selama mana engkau di atas demikian itu. Dia pun dapat dosa besar. Ya? Maksudnya tapi kamu dapat keuntungan, dapat pahala yang besar. Dia pun dapat dosa, pun dapat pahala. Saudara. Baik. Apa nama? Pengajaran daripada hadis silaturahim. Dia tertegak di atas mananya yang memulakan. Kan? Tak payah tunggu orang nak balas. Kita mulakan. Kita bagi salam, WhatsApp kan, Assalamualaikum. Kan? Dia tak jawab salam. Tak payah tunggu. Tak jawab salam, tak payah lah. Tidak payah bagi salam. Tak. Kita ambil tahu pasal mereka, mereka tak ambil tahu pasal kita pun tak apa. Itu maksudnya silaturahim tadi, menghubungkan. Jadi keuntungan yang besar bagi seseorang hamba, apa dia? Ialah menolak perbuatan jahat dengan kebaikan. Susah ni. Orang marah kita baju teh je pun dia minum. Susah ni. Kan? Dia marah kita macam-macam. Atau kita macam-macam. Kita ambil buah lukung 5 kilo, bagi kat dia. Kan? Susah ni. Dia kata pula, dia mesti lukung racun ni. Kan? Bagi sup kambing dia, tuang semua. Dia mesti racun. Mesti santau ni. Dia mesti nak santau kita ni. Gitu. Maknanya orang putuskan dengan kita sambung. Allah Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara yang terbaik. Tapi wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Tak boleh nak buat benda ni mereka orang yang mempunyai keuntungan yang sangat besar. Saya nampak bila Tuhan tak tolong kita. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi maknanya kalau kita ikut perintah Allah Ta'ala ni, Allah suruh buat ni kita buat, itu menjadi sebab untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang dapat taufik daripada Allah Ta'ala ialah mereka yang melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Dia tidak melihat kepada makhluk. Bahkan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Dia buat kebaikan bukan kerana dia, kerana Allah. Allah yang akan bagi pahala. Jadi menyimpan pahala sabar lebih baik daripada kita mendapatkan hak kita di dunia tadi. Kita ada hak kita kan, tak apalah, abaikan hak kita, kita ambil pahala sabar. Susah. Jadi maknanya mengikut maslahah lah kemaafan yang kita bagi tadi kan. Kita nak maafkan atau kita nak ambil hak kita. Kita boleh ambil hak kita daripada dia dan kita boleh maafkan dia. Allah kata faman afa wa aslaha. Kan? Ayat ini dia beristirahat. Barang siapa yang memaafkan dan buat baik, kita tengok ayat dia seterus sikit. Okey. Kan? Kita tengok ayat ni. Satu ayat ni. Kan? Afa wa aslaha. فلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على
فمن عفا فمن عفا. Ini Syura ayat 40. Syura 40. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Okey. Dan balasan untuk kejahatan dan kejahatan setipan. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat, buat jahat dia kan, maka pahalanya daripada Allah. Semua Allah tidak suka orang yang zalim. Jadi dia tampak kita, tapi katok dia dengan tukul. Tak boleh kan? Dia jentik telinga kita, boleh kita jentik telinga dia, boleh. Dia jentik telinga kita siku kepala dia, tak boleh. Sama tak apa. Dia kata kita boleh bodoh, kita boleh bodoh. Boleh. Boleh bodoh lembu ayam. Atau Allah tak suka, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka. Tapi kalau dia kata boleh bodoh, terima kasih. Pahala lagi besar. Tapi susah lah. Tapi Allah yang nak bagi taufik tadi, kan? Kita minta Allah doa banyak kepada Tuhan, dia tolong kita untuk buat benda baik, kan? Itulah dia, insya-Allah apa yang kita nak baca pada malam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum kita berhentilah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.